Okey, dalam kita punya lecture plan, sekejap saya besarkan sikit. Okey, trigo kita dah habis. Metrik kita dah habis yang ni, inverse metrik. Inverse metrik ni ada dua. Okey, so hari ni kita nak belajar lagi satu lah. Kemudian system of linear equation dalam nota ada beberapa. So kita hanya akan ambil belajar yang B saja. Nota ada. Okey, tapi kita hanya fokus hanya pada yang B. Okey, yang B, Gauss-Jordan elimination. Okey, kemudian kita ada tinggal vektor dan juga complex number. Right, vektor dengan complex number ni saya akan cuba buat video. So saya akan upload dalam YouTube. Nanti kita akan buat kelas offline. Nanti just jawab poll dekat Otter. So apa-apa pengumuman saya letak dekat Otter. Nah. Okay, untuk inverse matrix kita ada dua metod. Yang pertama determinant method yang ni. Satu per determinant darab dengan adjoint A. Boleh Yang adjoint A ni last week test okey ke? Ada beberapa orang, itulah saya pun telefon pun problem. Ada beberapa orang yang WhatsApp saya tak boleh masuk dalam sistem dan memang kita check dengan sistem UTHM memang ada masalah. Siapa yang dah WhatsApp saya tu nanti saya akan cuba buka Otter semula dan tolong letak balik kalian punya jawapan dekat dalam Otter. Nanti saya buat pengumuman dekat Otter okey. Madam, bila tu jangkaan? Saya buat hari ni cuba. Boleh nak? Okey, madam. Okay, so adjoint A ada 3 step. Yang pertama kena cari cofactor, kemudian cari minor, kemudian transposkan. So C kena darab dengan M, kemudian kita transposkan. Okay, iaitu mudahlah. Okay, yang kedua, method yang kedua nama dia row operation method. Okay, yang ni. Row operation method ni saya rasa daripada tingkatan 4, tingkatan 5 kita dah belajar dalam MacMod. Masih dikenali sebagai MacMod ke? MacMod lah kot Okay. Okay. Dalam row operation ini, okay, row operation method ini, kita nak cari inverse A juga. Okay, kita ada satu matrik A, kemudian kita perlu gabungkan dia dengan inverse matrik. Okay, macam ni. Okay, so kita punya matrik asal A di sebelah kiri, so buat satu pagar. Okay, saya tak tahu, ni bukan modulus tapi ni pagar lah. So pagar rumah dia. Okay, antara rumah A dengan rumah identity. Inverse matrix yang kita nak selesaikan ini ialah matrik dimensi 3x3. Okay, kalau 2x2 lain cara dia. So itu kita dah mahir dalam umur 14 ke 16 tahun, 17 tahun. So dah mahir yang 2x2. So sekarang ni kita fokus hanya 3x3. Okay, nak gunakan row operation, okay, perlu buat jiran antara matrik A dengan identity. So motifnya ialah identity matrik perlu bertukar rumah dengan matrik A. Okay, pada akhirnya kita perlu tukarkan rumah dia. So A pindah pergi kanan, I pindah pergi kiri. Okay. Step yang pertama untuk perpindahan ialah jadikan nombor yang pertama pada koordinat 11 mesti nombor 1. So koordinat 11 mesti nombor 1. Okay.
Yang pertama, jadikan koordinat 1, nombor 1. So kita tahu matrik di diagonal, koordinat diagonal semuanya 1 dan koordinat yang lain semuanya nilainya kosong. So siapa yang kena jadi 1 di koordinat 1 ialah matrik A, sebab kita nak pindahkan ni daripada A jadi identity. Okay, so first step saya letak kat sebelah sini. Okay, first step, jadikan koordinat 1, nombor 1. Kemudian jadikan koordinat 2, nombor kosong. Seterusnya koordinat 3, 0. Okay, jadikan pada kolom yang pertama ini 100 lah, 100. Okay. Step yang keempat, jadikan koordinat 2, nombor 1. Okay, 1, 2, 3, ini 1. Okay, bawah dia pula kosong. Kemudian jadikan di sini sama ada, okay, yang penting 3 ni, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting 5 ni dah jadi 100 dengan 10. Okay. Kemudian sama ada nak teruskan dengan jadikan diagonal tu sebagai 1 atau kita selesaikan di atas ni dengan kosong. So dekat sini yang penting mesti bagi saya jadikan dia 100 dan 10. So 100, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, step yang seterusnya biasanya orang akan buat di sini, jadikan diagonal matrik dulu. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kemudian barulah kita tukar koordinat yang lain jadi kosong. So terpulang nak buat yang sini dahulu ataupun ni dulu ataupun ni dulu. Okay, tapi stepnya biasanya yang ini dulu, kemudian ini dan ini. Okay, bergantung pada keselesaan dan keupayaan kegemaran hati masing-masing lah. Nak buat yang mana satu. Tapi yang penting 5 ni, 3, 4, 5 ni, okay, mesti buat dahulu. Baru senang untuk kita ubah nombor yang lain jadi identity matrix. Okay. So motifnya jadikan A ataupun apa-apa nama matrik kat sini, jadikan dia identity. Okay. Ada soalan? Kakak ni faham Puan. Ya? Yeah? Kakak ni faham. Okay, alright. Okay, biasanya dalam test ataupun final, biasanya row operation yang terlibat akan diberi. Okay, supaya kalian tak lost. Okay, sebab nak selesaikan daripada ini, jadi di sini identity dan di sini inverse matrix bukan satu perkara yang boleh siap. Sebenarnya kalau baru first time nak buat, dia tak siap lah dalam masa 3 jam tu, takkan siap. Okay, so biasanya dia akan beri dia punya operasi yang terlibat lah. Okay, saya nak terangkan operasi yang terlibat ni. Okay, R2 tambah R1 akan menghasilkan R2. Okay, bila R2 tambah R1 menghasilkan R2, row yang terlibat dalam operasi ini hanyalah row 2. Hanyalah row 2. Sebab row 1 dah memang 1. So ini dah settle. Okay, yang ni dah settle. Allahu Akbar.
Okay. Yang ni nombor 1 dia dah settle. Jadi kita nak tukar negatif 1 ini menjadi kosong. So cari pasangan yang ada pada kolom yang sama kebiasaannya. So negatif 1 dengan 1, okay, kalau kita tambahkan kita akan hasilkan di sini kosong kan. Okay. Oleh sebab itu kita perlu tambahkan row 2 yang lama, okay, dengan row 1 yang lama, maka kita akan hasilkan row 2 yang baru. Kadang-kadang kita tak tulis yang ini menghasilkan row 2 yang baru, tak. Tapi kalian kena tahu bahawa, okay, contoh kat sini dia tak tulis yang ni. Okay, dia tak tulis yang ni. Dia tulis row 2 tambah row 1. So, row yang berubah mesti adalah row yang dinyatakan di hadapan. Okay, yang kita nak ubah ialah berada di hadapan. Jangan letak row 1 tambah row 2 tapi kita ubah row 2. Tak boleh. Okay, mana-mana buku pun dia dah tahu benda ni. So, mana yang kita nak ubah mesti letak kat depan. Okay, tanpa kalau tak ada benda ni lah. So kalau ada, maknanya kita tahulah row yang baru ialah row 2. So boleh je buat row 1 tambah row 2 menghasilkan row 2 yang baru. Tapi umum mengetahui bahawa apa yang kita nak ubah mesti diletakkan di hadapan. Okay. Sekejap saya okay. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga berjaya. So tadi row 2 tambah row 1 menghasilkan row 2 yang baru. Okay. So mana-mana row yang tidak terlibat, so kita salin semula row tersebut. Okay, row 1 tak ada perubahan. So 110, 100. Okay, 043 001. Okay, itu tak ada perubahan. Jadi salin semula. So kita ubah row 2. Bila ubah row 2, hanya kita tukarkan elemen dalam row yang kedua. So row 2 tambah row 1. Negatif 1 tambah 1 ialah kosong. Kosong. 3 tambah 1, 4, 4, kosong, 4, kosong 1, 1, 1 kosong, 1, kosong kosong, kosong. Okay. Kemudian okay, operasi yang terlibat. Okay, kemudian kenapa dia buat row 2 juga? Okay. Oh, betul. Okay, kemudian so kita dah tapak kat sini ada 100. 1, 0, 0. So kita ubah di sini untuk jadikan dia 1. So 100, sini 1, sini 0 So ubah lagi row yang kedua. So macam mana nak jadikan kat sini 1? Okay, kat sini bukan tambah 1/4 lah. So darab 1/4. Okay. Operasi dekat sini. Okay, di sini semua ni.
Okay, boleh diubah suai. Okay, bergantung kepada keselesaan hati masing-masing lah. So sekarang ni nak jadikan dia sebagai satu. Sekejap Okay, nak jadikan dia satu. Okay, kita buat tambah 1/4. Boleh juga. Tapi saya tak suka pula tambah 1/4 ni. Tapi tak apalah, saya follow je. So, kalau dalam final dia dah bagi operasi macam ni, so kena ikut jugalah. Sebab kalau tak, nanti markah akan kurang. Okay, sebab dia dah nyatakan bahawa kita perlu ikut step yang ditulis. Okay, kat sini kita buat yang tak berubah dahulu. So 100 04 3 001. Okay, so masih lagi berada pada row yang kedua. So row 2 tambah 1/4. 0 tambah 1/4, ni darab ni. Saya rasa ni salah lah. Kalau 0 tambah 1/4 akan hasilkan 1/4 kat sini. So dia dah ubah daripada 100 kat sini dah jadi 1/40. Okay, so saya tak nak tu. So sebenarnya kita cuba dengan darab dululah. Okay. 0 darab 1/4 ialah 0. Okay, 4 darab 1/4 ialah 1. Boleh? 4 darab 1/4 sama dengan 1. So 1 kat sini. Okay, 4 darab 1/4, 1 juga. 1 darab 1/4 ialah 1/4. Okay. 1 darab 1/4, 1/4, 0 darab 1/4 ialah 0. Okay. Sampai sini boleh? So saya ubahlah kat sini, bukannya tambah ni, darab. Okay. Kemudian kita tengok. So ini dah 100, sini 1. So kita jadikan koordinat elemen pada koordinat 32. Okay, sebagai kosong. So saya nak jadikan dia kosong. Okay, kita gunakan ni lah. R1 tolak R2. Saya tak boleh lah. Tak apalah, saya gunakan kepala saya lah. Kalau sebenarnya memang kena ikut So nak jadikan ini sebagai kosong. Okay. So kita nak ubah row 3. Okay, nak jadikan dia kosong. Kosong kat sini 1, 4. Tolak. Tak boleh. 4 R2. Menghasilkan R3 yang baru. Okay, saya cuba. Kenapa lah? Kosong, 1, 1, 1/4, 1/4, 0. So nak ubah R3. 0 tolak 4 darab 0. So R3, 0. Tolak 4 darab R2. R2 kita ialah 0. So 0 tolak 0 ialah 0. Okay. Kemudian R3, 4. Tolak 4 darab 1. So 4 tolak 4 ialah 0. Okay. R3 kita ialah 3. 3 tolak 4 darab 1. So 3 tolak 4 ialah negatif 1. Okay. R3, 0. Okay. 0 tolak 4 darab 1/4. 0 tolak 1. Negatif 1. Boleh tak? Yang ni, koordinat ni. So R3 ialah 0. Ulang balik video.
Ulang balik madam. Okay. So sekarang ni kita berada pada koordinat ni. Pada rumah identiti pada asalnya. So kita nak ubah yang ini. Okay, elemen ini mengikut formula ni. R3 tolak 4 R2 akan menghasilkan R3 yang baru. So kita tengah buat R3 yang baru ni. Okay, kat sini. So kita, yang ini dah settle. So nak buat yang ini. So kosong. R3 yang lama, kosong. Tolak 4 darab R2. So R2 ialah 1/4. Ialah tolak 4. Kosong tolak 4 darab R2. 1/4. Okay, kosong tolak 4 darab 1/4 ialah 1. Sama dengan negatif 1. So hasil kita yang baru ialah negatif 1 kat sini. Okay. Kemudian yang ini pula sebab dia punya elemen sama, so masih negatif 1. Okay, kat sini 1. Okay, R3 kita 1. So R3 ialah 1. Tolak 4 darab R2. Tolak 4 darab R2. R2 kita ialah kosong. 1 tolak kosong. 1. Okay. Boleh? Bolehkah? Bolehkah? Tak ada respon? Lubna, okey ke? Ana? Madam, Maiza? ada soalan kat chat. Madam, ada soalan kat chat. Alah, soalan dah kat cakap chat. dah. Jangan letak kat sana. Okay. Aduh. Pagi. Tapi sebab saya rasa nota ni salah ni. Sekejap mana ni? Okey. Operasi sepatutnya kejap. Okay, saya jelaskan balik Operasi sepatutnya kita follow row operation yang dah disediakan. Sepatutnya. Tapi dekat dalam nota, dia dah letak benda yang salah. Jadi saya tak nak follow. Sebab dia menyusahkan kepala otak saya nanti. Okay. So, kalau operasi dah diberi, sepatutnya perlu follow bila final, bila test. Okay, perlu follow. Tapi sebab nota dah salah, so saya ulang balik nota tu dah salah. Jadi saya guna kepala otak saya. Okay, macam saya cakap tadi, perlu cari kita punya motif untuk cari inverse matrix. So step kita, okay, so step kita ialah jadikan inverse matrix. Okay, kat sini A, ini identity. So motif kita nak tukar rumah. So jadi kat sini identity dan di sini akan akhirnya dapat inverse matrix A. Okay, mesti buat, mesti jadikan 100 dahulu pada kolom yang pertama. Okay, pada A ini, pada matrik yang di sebelah kiri ini, mesti jadikan dia 100 dulu. Ubah suai. Gunalah macam mana cara pun, pastikan dia jadi 100 dahulu. Okay. So ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga kita perlu ubah. Dah jadi. Kalian masih dengar ke suara saya? Saya tak bolehlah guna apa ni, whiteboard ni. Dengar madam. Dia dengar Dengar. So whiteboard ni dah gila, jadi saya rasa saya dah tak boleh tekan apa-apa.
Okay, nanti kalau kelas dah habis, so kita akan keluar je lah masa tu. Sekarang dah 9.44. Okay, yang penting mesti jadikan 100 dahulu, kemudian 10, okay, 100, 10 pada kolom yang kedua. Dan kebiasaannya saya akan recommend buat kolom yang ketiga jadikan 1. So buat bahagian bawah dahulu, jadi segitiga bahagian bawah. Kemudian barulah kita tukar elemen dekat segitiga atas itu menjadi sifar semuanya. Okay. Saya punya resepi ialah bila kita dah jadikan kolom yang pertama tu 100, okay. Kemudian kolom yang kedua itu 10, 10, atas tu masih ada lagi elemen. Okay. Nak tukar daripada contoh dah jadikan 100 ni dekat kolom 1. So pada kolom yang kedua nak jadikan 1 dengan kosong tu, okay, bila 1 nak jadikan 1, step yang ke 1, 2, 3, 4, nak jadikan 1 tu, cari gang yang mana dia dekat atas dan bawah dia bahagi ataupun sebenarnya bolehlah bahagi dengan nombor yang itu sendiri. Macam mana saya nak cakap, Mat? Macam dekat, macam pada pada kalau tengok pot ni, saya nampak ke tak? Pada waktunya saya ada letak R2 darab 1/4 tu. Okay. Dengar ke suara saya? Dengar, Madam. Dengar, Madam. Okay. So kena cari pada step yang nak jadikan 10 tu, kena cari dengan row 1 juga. Ataupun dia bahagikan dengan apa elemen itu sendiri. Kalau 3, bahagilah dengan 3. Ataupun darab dengan 1/3. Okay, row 2 bahagi dengan 3 sama je dengan